Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita sama-sama menadah tangan dan membaca doa penenang hati dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, pada hari ini Ustaz akan mengajar mata pelajaran tauhid, pelajaran yang kedua, iaitu bahagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ustaz akan menyambung pengajaran yang dilakukan oleh Ustazah Najah, iaitu tentang bahagian sifat wajib bagi Allah. Setelah kamu belajar tentang sifat wajib bagi Allah ada 20. Kemudian pelajaran yang kedua ini nak menentukan bahagian sifat wajib bagi Allah. Kalau kamu tengok slide, ada 4 bahagian sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ataupun dinamakan sifat subutiyah. Kalau ada buku teks boleh tengok muka surat 19. Yang kedua dinamakan sifat salbiyah, ataupun sifat adamiyah. Yang ketiga dinamakan sifat ma'ani ataupun sifat wujudiyah. Nama lainnya lah. Okey. Yang keempat terakhir sifat maknawiyah. Maknawiyah. Okey, kita tengok satu persatu, tapi hari ni Ustaz nak sentuh 2 saja. Yang pertama sifat nafsiyah. Dinamakan juga sifat subutiyah. Yang ini sifat yang disandarkan hanya kepada zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Disandarkan kepada zat Allah sahaja, hanya merujuk kepada zat Allah dan bukan yang lain. Jadi dalam sifat nafsiyah ni ada satu saja, iaitu wujud. Wujud Allah Ta'ala termasuk dalam sifat nafsiyah. Okey, maksudnya ia ada pada hati dan fikiran ataupun zin. Zal di bawah, zi hanun. Kalau kat tepi buku teks muka surat 20 ada tulis. Maksudnya apa? Hati dan fikiran. Hanya ada pada hati fikiran, tetapi tiada pada luar fikiran, iaitu kharij. Maksudnya macam mana? Kita tahu yang Allah itu wujud, tapi kita tak boleh nak tahu Allah itu wujud macam mana. Pada luar fikiran tiada. Kita tak boleh nak fikir lebih-lebih. Yang kita tahu hanya Allah itu wujud. Itu pada sifat nafsiyah, zat Allah sahaja, bukan pada yang lain. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Bahagian yang seterusnya dinamakan sifat salbiyah. Okey, ataupun namanya sifat adamiyah. Okey, salbiyah ni maksudnya apa? Menafikan atau menidakkan. Tengok yang atas tu, menafikan atau menidakkan kekurangan sifat dan zat Allah. Kita nak menafikan dan juga nak menidakkan. Nak menafikan apa? Contoh, dalam sifat salbiyah ada 5 perkara. Ada 5 sifat. Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang kelima, wahdaniyah. Ada 5 perkara. Okey, kita nak menafikan apa? Contoh yang pertama, qidam. Kita nak menafikan qidam, maksudnya apa? Sedia ada. Nak menafikan yang Allah ini ada permulaan. Nak menafikan Allah itu ada permulaan. Yang kedua tadi sifat baqa'. Nak menafikan yang Allah itu ada kesudahan. Maknanya Allah itu kekal. Selama-lamanya kekal. Bukan macam makhluk ada permulaan, makhluk ada pengakhiran. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis. Kita nak menafikan persamaan Allah dengan segala yang baharu. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsi. Nak menafikan Allah berhajat kepada yang lain. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Yang kelima, tak nampak tu.
Yang kelima, wahdaniyah, nak menafikan Allah itu berbilang-bilang. Kita nak menafikan Allah itu ada banyak. Wahdaniyah, Allah itu maha esa. Allah itu satu sahaja. Jadi itu adalah maksud salbiyah. Menafikan dan menidakkan kekurangan sifat dan zat Allah. Kalau kamu perhatikan dalam muka surat 22, hakikat sifat salbiyah itu, sifat itu tiada pada hati dan fikiran, iaitu zin, dan juga tiada pada luar fikiran, iaitu kharish. Maksudnya tak ada dalam fikiran dan juga tidak ada pada luar fikiran. Nak menafikan Allah itu ada permulaan, tidak ada permulaan. Okey. Itu saja untuk 2 sifat pada hari ini. Kita akan sentuh lagi 2 sifat pada kelas tauhid yang akan datang. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas seterusnya, dan latihan Ustaz akan bagi tahu pada dalam aplikasi WhatsApp halaman berapa pada buku aktiviti tauhid awak. Okey, itu saja pada hari ini. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.